Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, sama ada di Malaysia ke, di Brunei ke, ataupun sahabat-sahabat kita di Singapura yang memang sentiasa menonton Al-Kuliah setiap petang Jumaat 5 sampai pukul 6. Alhamdulillah teruskan menonton pada petang ini, dan hari ini tuan-tuan dan puan-puan, sudah tak sudah kita dah masuk kepada hari 26 Ramadan sebenarnya, bersama dengan 26 Ogos, dan sudah tak sudah beberapa hari lagi ya Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Apapun hari-hari yang masih berbaki lagi, sempat lagi untuk kita memohon keampunan, untuk kita membina lagi mahligai-mahligai pahala kita, dan salah satu bentuk ialah sedekah. Dan Nabi digambarkan dalam hadis orang yang paling cepat bersedekah bila berada dalam bulan Ramadan. Jadi perempuan yang dirahmati Allah, bila kita sebut tentang sedekah, satu bentuk yang kita nak bincang pada petang ini, tajuk kita adalah pelaburan abadi, yang berkaitan dengan salah satu bentuk sedekah yang tuan-tuan puan-puan barangkali jarang-jarang kita perkatakannya. Apapun, sebelum saya pergi lebih jauh, saya perkenalkan dahulu siapakah penonton kita pada petang ini. Ada dua kumpulan. Satu kumpulan Nur Sahabah daripada Kota Damansara Seksyen 7, dan juga Jemaah Surau Darul Ikhlas Taman Kayu Arak Indah. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, inilah wajah-wajah yang sentiasa orang kata setia dengan Al-Kuliah di luar maupun dalam studio. Dan bersama kita pada petang ini, siapakah panelisnya? Kita telah jemput seorang pakar dalam bidang pelaburan abadi ini, iaitu yang bahagia Ustaz Muhammad Gunawan Cik Abdul Aziz, pegawai khas kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Selamat puasa Ustaz. Alhamdulillah, ini barangkali bagi saya Ustaz adalah kali pertama datang ke Al-Kuliah, dan insya-Allah Ustaz, hari ini kita bincang bab pelaburan abadi untuk penonton-penonton semua di sana, orang kata apa, dapat berkongsi dengan Ustaz salah satu bentuk sedekah yang hebat, itu namanya wakaf. Barangkali kita jarang-jarang diwar-warkan ya. Dan hari ini saya rasa tidak tersalah pilih. Sebab nama Ustaz pun Gunawan, hari ini pun kita cara nak menggunakan wang ya, supaya dunia kita selamat, akhirat kita bahagia. Jadi Ustaz, bila sebut tentang pelaburan abadi ataupun kita juruskan kepada wakaf, apakah sebenarnya wakaf ini? Kalau wakaf di Kelantan ada wakaf Cik Yeh pun ada, ya. Wakaf Tembesu di Terengganu pun ada, ya, ataupun wakaf tempat main dam haji tu sampai buka puasa baru berhenti. Jadi apakah maksud wakaf dan bagaimana sebenarnya kesedaran umat Islam tentang wakaf ini? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi allazina istafa, wa ba'du. Yang saya muliakan Ustaz Muhammad Fauzi yang menjadi pengacara kita lah macam biasa dalam rancangan Al-Kuliah ini, dan seterusnya sidang penonton sama ada yang berada di dalam studio maupun yang berada di luar sana yang setia dan terus bersama dengan rancangan Al-Kuliah ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima pertemuan kita ini, dan Allah Subhanahu Wa Taala kirakan daripada amal-amal soleh kita dalam lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan Al-Mubarak yang masih berbaki ini. Alhamdulillah. Dan sebagaimana yang telah dinyatakan tadi, disentuh oleh Ustaz Fauzi tadi, bahawasanya kita masih bersama Ramadan, dan dalam Ramadan ini memanglah tentang sedekah, zakat. Bahkan kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, ayat yang berkenaan dengan Ramadan ini dia bermula dengan 183 hingga 188 surah Al-Baqarah. Yang mana 183 mewartakan tentang kefarduan puasa, dan 188 disudahi berkenaan dengan harta, di mana Allah Subhanahu Taala melarang kita makan harta yang haram. Dan kalau kita tengok Ramadan kita memang akan berurusan dengan harta, iaitu zakat fitrah. Maknanya di sini kita dididik untuk supaya kita dapat berurusan dengan harta ini sebagaimana yang Allah SWT mahu. Kan? Kerana kita semua tahu pada hakikatnya walaupun harta tu nama kita, gerannya kita, semua kita, hakikat sebenarnya dia adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah perkara bila kita menyentuh tentang wakaf. Macam tadilah, kalau wakaf ni selalunya yang mula-mula kita nak terbayang sekali wakaf tepi jalan tu kan. Lepas tu nombor 2 wakaf Cik Yeh lah. Tu kampung saya juga tu. Kan? Okey. Kalau ke Kelantan sekarang ni orang dah tahu. Dulu orang tak kenal tu wakaf Cik Yeh tu kan. Jadi alhamdulillah. Okey. Tapi kalau kita lihat wakaf, kita lebih lagi sikit, kita akan nampak tanah kubur wakaf ni kan. Kita akan nampak masjid, kita nampak surau.
Sampai satu kampung tu 5-6 surau. Sebab apa? Semua dah wakaf surau semua. Kan? Jadi begitulah. Jadi sebenarnya kalau kita melihat wakaf ini adalah satu amalan. Tetapi sebelum tu kalau kita melihat dari segi bahasanya, wakaf ini daripada perkataan waqafa tu maknanya berhenti. Macam kita kalau tunaikan haji kan wukuf di Arafah tu, itu pun daripada akar kata yang samalah, terhenti semua hujjaj akan berhenti di wukuf ni, di wukuf di Arafah tadi kan. Maknanya kita terhenti kat situ. Begitu juga berkenaan dengan amalan wakaf ini, kita terhenti atau kita hawasa, kita menahan harta atau manfaat harta tadi untuk tujuan tertentu. Maka di sinilah istilah syaraknya datang menerangkan kepada kita, tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahawasanya wakaf itu maksudnya ialah apa-apa harta yang ditahan, hak pewakaf ke atas harta tersebut daripada sebarang pindah milik, sama ada dalam bentuk jual beli, dalam bentuk pewarisan, dalam bentuk hibah, dalam bentuk wasiat. Maknanya kalau dah diwakafkan, tertahanlah daripada segala bentuk pindah milik yang dibolehkan. Jual beli halal asalnya, tapi bila dah diwakaf tak boleh lagi dah. Hibah tu besar pahalanya, kita hibahkan, hadiahkan pada orang. Tetapi bila dah diwakaf tak boleh lagi dah. Maknanya semuanya itu di samping syarat-syarat, iaitu mengekalkan sumber fizikalnya atau kebajikan dengan niat untuk mendekatkan diri pewakaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kurang lebihnya berkenaan dengan wakaf. Jadi kalau kita tengok persepsi masyarakat begitulah. Bila sebut wakaf ni banyak yang kita mula tergambar. Wakafkan telekung di surau, wakafkan pinggang mangkuk ke masjid, buatkan tanah untuk tapak masjid, surau, kan? Kita masih dalam bentuk-bentuk wakaf-wakaf khusus yang sedemikian. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, itulah tuan dan puan bagaimana mukaddimahnya tentang pentingnya wakaf. Saya duk gambar Ustaz bila sebut Ustaz, asal wakaf Cik Iyeh Ustaz? Ya, saya. Okey. Bila gambarkan wakaf Cik Iyeh di Kelantan contohnya, ataupun wakaf Tembesu di Terengganu katakanlah saya, ataupun adanya wakaf-wakaf tempat main dalam haji tu, saya nak gambarkan zaman dulu memang popular wakaf ini. Zaman dulu kan, sampai timbulnya satu tempat namanya wakaf. Mungkin barangkali banyak sangat orang suka berwakaf di situ. Jadi Ustaz boleh tak Ustaz cerita, mungkin zaman sekarang ni orang tak nampak dah wakaf Ustaz. Orang kata apa, ada dalil ke? Ni ada nas ke wakaf ni Ustaz? Ada dalil ke? Barangkali sila Ustaz kupaskan dalil nas ni. Jadi berkenaan dalil-dalil tentang pensyariatan, mana disyarakkan wakaf ini. Memanglah sebenarnya yang kata wakaf Cik Iyeh, asalnya saya masih ingat kecil-kecil dulu memang ada wakafnya kat situ, tepi jalan tu, dekat dengan pasar basah dia tu. Tapi sekarang dah tak adalah, dah lain rupa dah wakaf Cik Iyehnya pun, kan. Jadi kalau kita lihat dari segi dalilnya, dia wakaf ini kita kena kalau di dalam Al-Quranul Karim sebenarnya ada dalil-dalil tentang infak secara umum dulu. Tetapi ada satu ayat ini yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat 92 ini menyatakan sesekali tidak akan sampai kepada kebajikan makamnya itu, sesuatu kebaktiannya itu, sehinggalah kita menginfakkan apa yang kita kasihi, yang kita rasa sayang, yang berharga pada diri kita, maka kita infakkan. Dan apa saja yang kamu infakkan, maka kamu pasti akan mendapat ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui. Tetapi kalau kita melihat dari segi dalil yang khusus terdapat di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, kita dapat lihat semasa pembinaan Masjid Nabawi, kan? Itu daripada tanah wakaf itu. Dibeli daripada tanah tuan punya dua orang adik-beradik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wakafkan untuk dijadikan sebagai tapak untuk didirikan Masjid Nabawi. Berkenaan yang lebih spesifiknya ialah berkaitan apa yang berlaku kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana Sayyidina Umar ini berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam bab Asy-Syurut fil Waqf, bahawasanya dalam dia telah menerima daripada peperangan Khaybar satu ghanimah, yakni satu tanah, satu bidang tanah.
Tanah ni memang cantik dan tanah ini memanglah antara yang sangat dia sayang. Sebab Khaybar ni subur. Kan? Orang Mekah, Sayyidina Umar ni orang Mekah. Orang Mekah ni tanah dia gersang, batu bata. Kan? Dia punya pasir dia tu lain macam dia punya pasir dia. Nak banding dengan orang-orang di Madinah. Jadi bila di Madinah dapat pula Masya Allah satu tanah yang subur di Khaybar. Tapi cuba kita lihat bagaimana Sayyidina Umar. Kan? Dia tak ada fikir, wah ini kalau bagus ni aku nak simpan anak cucu aku. Tak ada. Yang terbaik ini dia terus relate dengan ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah sebutkan tadi. Kan? Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sehingga kamu dapat infakkan apa yang paling kamu sayang. Maka di sini dia telah jumpa Rasulullah, kalau seolahnya macam zaman kita ni bawa geran lah. Ya Rasulullah, ini geran tanah saya ni kan. Yang paling baik lah. Inilah tanah yang paling strategik, yang paling bernilai. Apa patut saya buat ya Rasulullah? Jadi kata Rasulullah, jika kamu ndak, jika kamu suka, kamu tahanlah tanah tu. Dan sedekahkan manfaatnya. Di sini satu konsep wakaf yang dinamik berlaku. Di sini wakaf bukan setakat dijadikan tempat untuk ibadat khusus atau tempat tanah perkuburan. Tetapi Nabi SAW menganjurkan satu bentuk wakaf, iaitu kamu tahankan tanah ini, maknanya diwakafkan. Dan manfaatnya itu boleh digunakan berulang kali. Kerana bila dah diwakafkan kepada umat, kepada masyarakat, kepada umat Islam, kepada masyarakat sekitar, maka selagi mana tak kiamatlah orang kata. Sebab wakaf ni kita dah tengok dalam istilahnya tadi, tak boleh dipindah milik dah. Jual tak boleh, apa tak boleh, semua tak boleh. Jadi selagi mana hasil dia tu ada, selagi itulah manfaat itu berulang-ulang akan dapat dimanfaatkan oleh saudara-saudara lain dalam masyarakat. Inilah keindahan amalan berwakaf yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang telah diamalkan oleh Nabi SAW dan para sahabat baginda. Alhamdulillah, itulah dalil-dalil disyariatkan wakaf dalam Islam. Jadi perempuan yang dirahmati Allah, banyak lagi persoalan yang saya akan timbulkan oleh Ustaz. Apa pun kita bagi Ustaz berehat sebab Ustaz puasa ini. Bagi berehat dulu dan kita jumpa selepas ini insya-Allah. Insya-Allah. Ya Rasulullah, ya Allah, wahai ya Habib Allah. Sadu man ya Rab ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang setia bersama Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk kita Pelaburan Abadi yang menceritakan tentang pentingnya wakaf dalam hidup kita. Dan kita wakafkan sesuatu yang cukup bermanfaat, ada barang dan sebagainya. Dan hari ini kita bersama dengan yang bahagia Ustaz Muhammad Gunawan Cik Abdul Aziz, iaitu pegawai khas Perdana Menteri di Jabatan Perdana Menteri ya. Dan hari ini kita bersama dengan penonton-penonton yang ada di studio. Kita nak bagi peluang Ustaz mereka tanya soalan direct Ustaz. Silakan kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya satu soalan kepada Ustaz. Hari ini, terutama dalam bulan Ramadan ini, ramai orang berlumba-lumba untuk sedekah. Mungkin untuk mendapatkan pahala dan sebagainya. Cumanya balik pada cerita wakaf tadi, apakah perbezaan di antara wakaf dengan sedekah? Ataupun mungkinkah ada perbezaan di antara pahala sedekah dan wakaf itu? Terima kasih Ustaz. Okey, silakan Ustaz. Okey, terima kasih. Mestilah pada yang sudi bertanya tu. Tapi bila dia tanya tu, dia pun nampak stirnya saya pun dah naik serisau kan. Jawab kan. Okey. Beginilah. Kita mula-mula kita faham bahawasanya yang sebagaimana kita nyatakan tadi, wakaf ini salah satu bentuk daripada infak. Maknanya kita mengeluarkan harta kita dan kita belanjakan harta kita itu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala mengikut pecahan-pecahan dia lah. Jadi salah satunya ialah antaranya zakat itu wajib. Tetapi yang sunatnya, infak yang sunatnya ini seperti sedekah dan juga wakaf. Jadi apa beza ni sedekah dengan wakaf? Jadi beza dia tu tak adalah banyak sangat beza. Tetapi dari segi pemilikan harta tu nanti. Dia macam ni je lah. Kalau saya lah kata tiba-tiba Ustaz Fauzi tengok saya ni duduk naik motor, ya kan. Dia pun, Ustaz, inilah kesian pula Ustaz kulu keliling dengan motor je ni kan. Gini saya ambil lah kereta kancil, saya pun tak pakai dah kereta kancil tu kan. Ustaz ambil lah, saya bagi sedekah je kat Ustaz. Saya pun sujud syukur lah kan. Tapi apa jadi lepas tu, petang tu Ustaz Fauzi pergi rumah saya, Ustaz kancilnya kat mana? Dah jual dah. Selamat. Kan? Kenapa? Yalah,
boleh tak saya jualkan kancil tadi? Boleh kan anda? Itu sedekah. Bila sedekah, hak milik itu dah jadi 100% milik saya. Apa saya nak buat, saya punya sukalah. Sedekah namanya kan. Tapi kalau Ustaz Fauzi kata paginya tu, inilah Ustaz, kancil yang saya ada tu kan, saya daripada saya duduk tengok dia tengok saya, Ustaz pakailah kan. Saya wakafkan untuk Ustaz. Bila diwakafkan sebegitu, maka saya tak boleh nak melakukan apa-apa pindah milik lagi. Kan? Tak boleh lakukan apa-apa pindah milik lagi. Ini beza dia sedekah dengan wakaf. Jadi apabila kita kata wakaf ni, sedekah ni macam one off je lah. Bagi dapat pahala untuk bagi tu, lepas tu habislah. Tetapi kalau wakaf ini, sebagaimana yang apa yang dibuat oleh Sayyidina Umar Al-Khattab sebelum yang kita sebutkan tadi kan. Kebunnya tu diwakafkan, hasil kebunnya tadi dipetik, dituai, dapat duit, diagih pada orang miskin. Dibantu pada orang-orang yang memerlukan. Tahun 6 bulan lagi, dapat lagi hasil, diagihkan lagi. Dan inilah yang kata sadaqatun jariyah. Sedekah yang mengalir berterusan. Setengah para ulama kalau kita tengok syarah-syarah hadis menyatakan yang dikatakan sedekah jariyah itu ialah wakaf. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, Ustaz. Kita ambil lagi soalan-soalan lagi daripada penonton, silakan. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, Saya. bagaimanakah cara-cara kita untuk berwakaf? Ya, saya. Terima kasih Ustaz. Silakan Ustaz, cara-cara. Okey, cara-cara untuk berwakaf. Jadi berwakaf ini sudah tentulah pertama cara dia nak kena ada harta dululah. Baru kita boleh wakafkan. Dan cara kalau kita melihat dalam prosedurnya kalau di Malaysia ini sebenarnya pemegang amanah tunggal bagi hartanah wakaf ialah majlis-majlis agama Islam kita. Ikut negeri masing-masing lah. Kalau di Selangor lah, di wilayah-wilayah lah dan semua. Jadi itu berdasarkan enakmen-enakmen agama yang ada. Jadi kalau kita nak berwakaf, mudah saja. Kita boleh menghubungi pihak majlis agama dan menyatakan hasrat. Dia akan adalah unit bahagian dia tu nanti. Kemudian itu kalau kita ada hartanah lah. Mungkin kita ada bangunan nak diwakaf, ada tanah yang nak diwakafkan. Tapi kalau kita tak mampu, kita sebenarnya ada satu cara lain lagi, iaitu berwakaf dengan kemampuan yang kita ada, iaitu wakaf tunai. Yang ini pun kita boleh menghubungi majlis-majlis agama Islam kita ataupun Yayasan Wakaf Malaysia. Ada satu yayasan di peringkat kebangsaan yang ada menganjurkan skim wakaf tunai ini ataupun dipanggil wakaf saham wakaf dan sebagainya. Mengikut negeri masing-masing lah. Allahu a'lam. Okey Ustaz. Kita ambil lagi soalan seterusnya daripada penonton. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, Ya, saya. apakah hukumnya orang yang menyalahgunakan harta wakaf? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Salah guna Ustaz, silakan. Ini soalan. Yalah, dia Al-Quran menyatakan sebagai mana yang kita semua maklumlah, kita dilarang daripada memakan harta secara tidak benar, secara haram. Tak kisahlah haramnya macam mana. Lebih-lebih lagi kalau berkenaan dengan wakaf. Sebab wakaf ini hukumnya dah jelas. Tidak boleh ada sebarang pemindah milikan. Kalau nak berubah pun, ada satu jenis wakaf nama dia istibdal. Itu antara pemerintah je. Dia tak boleh orang sama orang ni. Kan? Jadi di sini orang yang menyalahgunakan hartanah wakaf ini, maka sebenarnya dia sedang sebenarnya dia telah menyalahgunakan amanah yang sebenarnya harta tu dipulang balikkan hak dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, seolah-olah dia ambil hak Allah yang Allah Taala pulangkan pada umat dan dia telah khianat atas amanah ini. Maka sudah semestinya lah kalau pecah amanah pun dah satu benda yang besar, apatah lagi amanah atas nama Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Maka sudah tentulah akibatnya lebih buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyahzubillah. Okey Ustaz, bila bercerita tentang wakaf ni, tadi sedekah, wakaf, zakat kan, dia ada kaitan tak dengan niat Ustaz? Ya, saya. Masa tu nak bagi tu niat, dia kena niat, ni niat zakat, Ya, ni ya. niat sedekah, Ya, ni niat ya. wakaf, ni Ya. niat hibah kan? Ya, saya. Macam mana pandang Ustaz? Okey. Sememangnya lah kita semua maklum, kita setiap amalan mestilah kita diiringi dengan niat. Maka begitulah juga berkenaan dengan sedekah-sedekah kita. Sebab kalau kita niatkan zakat, lain cerita dia tu. Maknanya dah ada asnaf yang tertentu saja yang boleh menerima. Kalau sedekah, lebar dia punya manfaat dia tu kan. Wakaf juga tak terikat dengan asnaf.
Wakaf juga macam sedekah. Beza dengan sedekah yang macam saya ceritakan tadi, bahawasanya dia tertahan daripada sebarang pindah milik yang boleh dilakukan berbanding dengan sedekah. Jadi niat memang memainkan peranan. Cuma dari segi sirahnya itu berbezalah, tidaklah sama. Cuma kalau dari segi wakaf memang salah satu daripada rukun, mestilah dinyatakan sirah dia tu, lafaz tentang pewakafan itu sama ada secara tulisan, lisan, sama ada secara soreh ataupun isyarat. Allah. Okey Ustaz, satu fenomena yang saya rasa semua orang sukalah di Malaysia ni, terutamanya dia nak wakafkan sesuatu di surau atau masjid. Ya, saya. Ada setengah tu dia wakafkan kapet. Ya, saya. Penun kapet dia beli kat kedai mana-mana kan, kedai Pakistan, dia wakafkan. Kemudian ada setengah orang tu dia wakafkan aircon, wakafkan kipas, Ya, saya. wakafkan mimbar. Ya, saya. Jadi Ustaz sebut tadi wakaf ni sudah sedekah jariah kan? Ya. Sedekah yang sentiasa mengalir pahalanya sampai kepada orang tersebut. Tapi bila mana aircon dah rosak, kipas pun dah rosak, dia punya kapet pun dah usang, dah buruk, orang pun buang, adakah pahalanya berhenti setakat tu ataupun ada lagi pahala-pahalanya? Silakan Ustaz. Okey. Jadi kalau kita melihat ini, Allah Subhanahu Wa Taala sudah tentulah dia tu kaya, Allah Subhanahu Wa Taala tu Rahman, Allah Subhanahu Wa Taala Rahim. Jadi sebenarnya orang yang bila harta satu diwakafkan, tanggungjawab kepada pemegang amanah tadilah memastikan terlaksananya tujuan diwakafkan tadi. Ya Ustaz? Terlaksananya. Maknanya kalau dia kata saya wakafkan ni untuk bina madrasah tahfiz, maka yang pemegang amanah tadi dia kena usahakanlah supaya madrasah tahfiz tu terwujud kan. Kemudian kalau kata tadi barangan tadi wakafkan aircon, wakafkan apa. Yalah kalau boleh maintain tu maintain lah selama yang boleh. Dan kalau dah betul dah rosak, maknanya manfaatnya sudah tidak ada daripada barang yang harta yang diwakafkan tadi, maka sudah tentu terhentilah tujuan wakaf tadi supaya manfaat itu sampai. Cuma pahalanya insya-Allah sebagaimana niat dia tadi tu Allah SWT akan sempurnakan. Macam kita jugalah niat nak hafal Quran. Kan? Ni semangat tengok semua orang hafal Quran, kita pun nak hafal lah Quran. Ialah orang lain dah al-hafiz kan, kita al-habis. Kan? Jadi kita pun nak hafal Al-Quran. Hafal baru 7 ayat meninggal. Apa akan jadi? Nabi SAW beritahu, dia orang yang macam ni akan dibangkitkan di akhirat nanti di kalangan para hufaz. Mereka duduk tengok kat masyarakat, lain macam je aku ni. Kan? Rupa-rupa semua orang lain hafiz. Dia je yang niat nak hafiz. Kan? Tapi Allah SWT kaya, Allah SWT Rahman Rahim. InsyaAllah niat kita untuk berwakaf supaya kekal manfaatnya, Allah SWT akan sampaikan. Sebab itulah penting untuk kita cuba lihat-lihat. Kita cari-cari ruang bagaimana kita boleh berwakaf di jalan Allah SWT ini. InsyaAllah. Satu lagi Ustaz, katalah saya ada kebun buah-buahan, mangga, durian, rambutan, manggis, semua adalah. Segala buah ada, buah Melaka pun ada juga. Katalah ya. Dalam kebun saya ni. Jadi saya pun wakaflah untuk orang ramai. Siapa nak makan-makanlah. Adakah saya sendiri Ustaz boleh makan buah-buah tadi tu ataupun saya dilarang sebab wakaf kan? Adakah saya saja ataupun anak cucu saya pun macam tu juga? Silakan Ustaz. Okey, kalau maknanya wakaf ini, kalau kita wakaf pun tanpa sebarang syarat, maka secara umum begitu. Maka manfaat dia juga secara umum lah. Secara umum juga. Maknanya kita pun boleh manfaat, orang lain pun boleh manfaatkan. Kecuali sebab tu kita galakkan supaya jangan kita berwakaf khas. Wakaf khas ni maknanya kita dah nyatakan secara secara terperinci apa yang setakat mana, apa dia syarat dia kan. Jadi kalau kita secara wakaf tu wakaf umum, maka macam-macam benda kita boleh buat. Kalau kita ada tanah kata ni saya wakafkan macam tu saja. Maka macam-macam boleh dilakukan asalkan memberi manfaat balik. Sebagai contohlah, kita ada tanah tepi surau. Betul kita kata ini saya wakafkan ni untuk surau juga. Sudah. Yang tu surau, yang ni pun surau. Bila orang nak buat surau atas tanah kita tu? Sebab surau yang lama masih elok lagi. Kan? Jadi lebih baik kita kata, asal ni saya wakafkan tanah ni untuk surau, untuk manfaat surau. Jadi kalau dah untuk manfaat surau, mungkin boleh dibuat kedai kat situ. Orang sewa kedai tu. Sewa kedai, masuk tabung surau. Kan? Rumah kedai yang jadikan sewaan tadi, sampai bila dah tak boleh tu orang lain beli tu.
Kan? Sebab pindah milik dah tak boleh sebab itu dah diwakafkan. Maka dia panggil wakaf tu dinamik. Wakaf tu akan bersifat dinamik. Dia menjana pula kepada manfaat itu dilebarkan lagi. Jadi ini perkara kita faham juga. Macam kebun kita ke apa ke, itu kita kena jelaslah kat situ, insya-Allah. Okey Ustaz, satu lagi Ustaz barangkali ya Ustaz. Saya lihat baju Ustaz, cantik baju Ustaz. Terima kasih. Samping pun lawa. Terima Ya, kasih. bergaya Ustaz ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Butang pun butang, orang kata mutiara betul lah ya. Sudah. Okey. Katalah saya nak bagi Ustaz, katalah saya nak orang kata apa? Nak bagi Ustaz satu lagi jubah ke apa ke Ustaz, sebab Ustaz ni rajin solat. Katakanlah ya. Ya. Adakah saya niat sedekah ke niat wakaf Ustaz? Contohnya sekarang ni Ustaz katalah minggu ni kata orang kata apa nak sedekah kepada anak yatim. Baju raya, kasut raya. Nak guna niat apa tu? Sebaik-baiknya niat sedekah ke ataupun niat wakaf? Ya, mana lagi hebat pahalanya? Okey, dia berbalik Ustaz, kalau kita tengok kat sini tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Subhanahu Taala, pertama memang sedekah dan wakaf. Kita kena decide dululah yang mana satu. Yang mana kita kena faham perbezaan dia tadi. Jadi sekarang kita tengok manfaatnya itu untuk apa? Kita nak sedekah tu. Kalau macam kata tadi contoh nak bagi jubah kat saya. Kalau sedekah, saya boleh pakai jubah tu, saya boleh gunakan untuk ibadah dan saya juga boleh jual jubah tu balik. Bandel saya. Kan? Kena 2-3 orang semua bagi jubah je kat saya. Saya pun tolak balik jubah tu kan kawan-kawan. Tapi kalau diwakafkan, maka saya akan pakailah jubah tu sampai saya tak ada atau jubah tu tak ada. Kan? Maknanya itulah wakaf. Jadi begitu juga kepada kalau kita nak bagi pada rumah anak yatim dan sebagainya, kita tengok apa tujuan, manfaat dan barang yang kita nak infakkan tu. Kemudian kita decide yang mana lebih baik. Dalam bentuk sedekah atau dalam bentuk wakaf fi sabilillah tadi, insya-Allah. Okey Ustaz, nanti kita akan bincang lagi Ustaz ya, panjang lebar tentang masalah wakaf ini, pelaburan abadi kita untuk kehidupan kita pada orang kata musim-musim akhirat nanti di padang mahsyarnya, dalam kuburnya dan masuk syurga seterusnya. Apa pun Ustaz, kita berehat lagi seketika. Perempuan kita kembali selepas ini insya-Allah. Ya Rasulullah, ya Allah, wahai ya Habib Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang memang suka sangat kepada infak harta ini, sedekah ke, hibah ke ataupun wakaf yang kita bincang pada petang ini. Apapun kita bersama dengan yang bagi Ustaz Muhammad Gunawan Cik Abdul Aziz bicara tentang pelaburan abadi yang bernama wakaf. Ustaz, soalan yang paling mudah Ustaz ya. Kadang-kadang saya sendirilah ya. Kita kadang-kadang kita rasa nak wakafkan rak Al-Quran katakanlah ataupun rak kasut ke, rehal ke masjid. Memang benda ni kekal lama lah. Payah nak cari benda gepuk ni. Rehal ataupun rak Al-Quran. Adakah saya kena jumpa nazir ke masjid ke untuk nazir? Ini saya nak wakaf untuk masjid ni. Ataupun saya je letak je. Letak kat masjid apa ni, timbung kat situ. Kira niat, ya Allah aku sedekah, aku wakafkan untuk masjid. Atau macam cara Ustaz, kaedahnya, rukun-rukunnya. Ya saya. Terima kasih Ustaz. Dia biasalah. Selalu ni kita bagi contoh yang simple lah. Buat ke masjid, rak masjid, wakaf, rehal dan sebagainya. Bahkan Al-Quran itu sendiri memang digalakkan untuk kita wakafkan. Jadi di sini, apa-apa pun kita kena tengok dulu dari segi bagaimana rukun-rukun wakaf itu sendiri. Sama ada nak bagi tahu nazir, tak nak bagi tahu ni kita cuba tengok dari segi rukun wakaf. Jadi yang pertama sekali mestilah ada wakif, iaitu pewakaf. Yalah kalau tak ada pewakaf macam mana nak wakaf pula kan? Kenalah ada orang yang wakaf dulu, yang nak mewakaf tu. Pemilik kepada harta yang dia ingin wakafkan tadi. Lepas tu ada syarat dia lah. Ada berakal, kena baligh. Jadi kalau ada macam adik-adik kita yang kat depan ni, tak boleh lagi lah dia wakafkan. Pilihan sendiri mana tak dipaksa dan sebagainya. Kemudian kena ada mauquf, harta yang diwakafkan. Kalau tak ada harta, apa ceritanya wakafnya tu kan? Kenalah ada hartanya. Jadi hartanya tadi tu, pertama sekali, mestilah harta yang boleh diambil manfaatnya. Mempunyai nilai lah, maksudnya berharga, bermanfaat. Kemudian, mempunyai sempurna milik. Jangan pergi-pergi kita ke majlis agama, tuan saya ni nak wakafkan tanah lah. Tanah yang sebelah rumah saya tu saya kira wakaf fi sabilillah. Alhamdulillah, orang majlis agama angkat tangan doa kan. Gerannya mana? Tak ada, saya tak ada. Itu jiran saya punya kan. Macam mana awak nak wakaf tanah orang?
Kan? Maknanya harta yang nak diwakaf tu mestilah milik sempurna orang yang nak mewakafkan. Okey, tu dia dari segi punya ni lah. Okey. Kemudian seterusnya kena ada penerima wakaf. Tengok rukunnya tu kena ada penerima wakaf. Kena jelas kepada siapa, kepada umat ke atau pada orang tertentu ke. Kita boleh wakafkan pada zuriat, kita boleh. Aku wakafkan tanah aku ni pada semua anak cucu aku. Tak payah faraid dah. Selesai masalah faraid kan, sebab dah diwakafkan, tapi tak boleh dimiliki lah, dia akan jadi kekal dalam bentuk wakaf lah. Tata cara nak menguruskannya tu. Jadi pertama kena ada mauquf alaih, penerima wakaf itu sendiri. Penerima wakaf tu dia mestilah seorang yang ahlal tamlik, maknanya orang tu mestilah yang mempunyai kemampuan untuk memiliki harta di sisi syarak lah. Orang Islam boleh dan orang kafir zimmi pun boleh menerima manfaat daripada wakaf ini. Yang tak bolehnya kalau tak sempurna akal, hamba, yang orang yang tidak merdeka, hamba sahaya, orang gila dan sebagainya. Dan seterusnya, ini khusus tentang soalan Ustaz tadi, sirah. Maka hendaklah ada pernyataan wakaf yang dibuat, sama ada secara lisan, tulisan, lafaz ataupun isyarat. Jadi maksudnya kena nyatakan. Sebab kalau tak, susah tu. Sebab wakaf ni dia lain. Hukum hakam dia tu lain. Tata cara pengurusan dia tu lain. Nanti kan tanah ni kalau ingatkan, saya ingatkan dia hadiah, itu saya jual dia tanah ni balik. Oh tak, rupanya dia wakaf. Jadi sebab tu kena jelas. Kita nak wakaf, kita nak sedekah, kita nak hibah dan sebagainya. Okey Ustaz. Saya tertarik Ustaz sebut tadi tentang mauquf, itu harta yang diwakafkan. Ya. Contoh Ustaz katakanlah sempurna milik tadi kan. Biasa kita dengar istilah derma buah pinggang Ustaz. Boleh tak kita nak wakafkan buah pinggang? Kan lagi hebat pahala barangkali kot. Ya saya. Jadi kalau masalah buah pinggang ni tadilah. Jadi harta-harta wakaf ini dia ada sifat-sifat dia. Jangankan jadi macam buah pinggang tu, dia tidaklah termasuk dalam benda yang boleh kita wakafkan. Hatta kalau kita tengok dari segi wakaf tunai, kita kata wakaf duit. Ini pun sebenarnya ada perselisihan di kalangan ulama. Boleh tak duit itu diwakafkan? Sebab kalau katalah kita ambil duit RM10, kalau wakaf, dia tak boleh dipindah milik. Itu nak simpan je duit tu buat apa? Kita nak manfaat daripada duit. Jadi di sini ada berlakulah perbincangan dari segi fiqahnya berkenaan wakaf tunai. Tetapi itu tak payah kita risaulah, sebab dalam muzakarah fatwa kebangsaan dah diputuskan wakaf tunai itu dibolehkan dengan tata cara dia yang tersendiri. Jadi di situlah pentingnya kita faham dan kita cuba ambil peluang setakat mana yang kita mampu untuk kita berwakaf di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, satu lagi Ustaz, barangkali saya kalau kita lihat di kampung-kampung, desa agak pendalaman. Saya baru di Sarawak Ustaz, satu tempat yang namanya Matu Daro. Matu Daro ni ya. Jadi saya lihat ada satu di wakaf situ Ustaz, perpustakaan cantik Ustaz, sebelah masjid. Ya saya. Jadi saya nak galakkan, boleh Ustaz bagi galakkan sikit kepada adik-adik korporat kita supaya wakafkan satu bangunan dan buku-buku sekali untuk anak-anak kita Ustaz. Sebab saya lihat Ustaz, apa modelnya Universiti Al-Azhar. Ya saya. Silakan boleh Ustaz komen Ya silakan. saya. Okey, inilah terima kasih Ustaz kerana menimbulkan isu ini yang mana sangat penting sebenarnya. Memang tujuan kita berwakaf, sama ada kecil besar apa ke, harta tinggi nilainya atau rendah, tujuan dia memanglah untuk kita dapatkan keredaan Allah Subhanahu Taala, kita nak dapatkan pahala yang berpanjangan yang semoga akan membantu kita dalam bekalan kita menempuh hari akhirat kita yang kekal abadi nanti. Ini pelaburan abadi ni. Kan? Jadi di sini berkenaan tadilah, memang wakaf ini digalakkan. Kalau boleh wakaf itu adalah wakaf yang bentuk yang memang betul-betul manfaatnya itu boleh berpanjangan. Sebab tu kalau satu riwayat dinyatakan antara yang boleh diwakafkan Al-Quran, mushaf, yang mana Nabi SAW kata selagi orang baca Quran itu, selagi itulah pahala itu akan dapat oleh yang mewakafkan. Begitu jugalah dalam bentuk kalau kita kiaskan dengan buku, pustakaan dan sebagainya tadi. Jadi di sini kita jika berkemampuan, ini bila sebut jadi kita sebut korporat lah, sebab kita kata dia lah orang yang mampu kan. Tapi sebenarnya kita juga mampu, iaitu melalui wakaf tunai tadi. Kerana wakaf tunai tadi dihimpunkan, yang ni RM10, yang ni RM20, yang ni RM30, disatukan dalam satu dana
Dia jadi satu dana yang besar, dan dana yang besar inilah yang dapat digunakan, dimanfaatkan nak buat perpustakaan ke, nak buatkan surau ke, nak buatkan, nak jadi beasiswa ke, dan merujuk Universiti Al-Azhar. Universiti Azhar ni, nak cerita dia punya kekuatan, dia macam ni Azhar ni. Gaji pensyarah daripada wakaf. Yuran daripada murid tak minta. Kenapa? Dia boleh maintain dia punya maintenance universiti tadi hanya dengan menggunakan dana wakaf. Bahkan dalam sejarah semasa krisis ekonomi, pernah kerajaan Mesir berhutang menggunakan dulu dana wakaf Al-Azhar ini untuk tujuan mengimbangkan ekonomi negara pada masa itu. Sebab apa? Orang akan pergi pada Universiti Azhar. Saya wakafkan tanah. Universiti Azhar buka ladang kapas. Daripada ladang kapas, bila dah ada ladang kapas tu, pertama sekali apa nak jadi? Kena ada pekerja ladang kapas. Barulah dapat ladangnya tu, kan? Dah, itu menjana ekonomi penduduk setempat. Dapat gaji, dapat kerja. Kemudian, hasil daripada tuaian kapas dijual atau diproses. Dijadikan satu industri yang menghasilkan pendapatan. Masuk tabung Al-Azhar. Jadi ini menyebabkan Al-Azhar tu kukuh. Universiti tertua di dunia kan. Kukuh. Jadi sebab tu kita juga sebenarnya mampu apabila kita mempunyai kekuatan dana. Jadi orang korporat, cara korporat, orang yang tak berapa berat ni pun kita buatlah setakat mana yang kita dapat. Kan? Ma la yadruku kulluh, la yatruku kulluh, kaedah agamanya kan. Apa yang kamu tak dapat buat semua, jangan kamu tinggal semua. Alah, saya mana ada tanah nak wakaf. Ini tapak rumah pun merah mata nak dapat ni kan. Jangan kata nak sebut wakaf. Itulah kata ada alternatifnya yang lain, terutamanya dalam bentuk wakaf tunai. Wakaf tunai ataupun saham wakaf, mengikut istilah masing-masing lah. Maknanya kita boleh menggunakan duit kita setakat kita mampu, kemudian akan dikembangkan dana daripada duit kita tadi menjadi satu kekuatan ekonomi kepada umat Islam. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, saya sendiri pun keluaran Al-Azhar juga dulu. Jadi betul Ustaz, saya tak nak bayar yuran pun. Bukan nak mengelak tak, memang tidak ada pun yuran. Saya hanya guna duit untuk beli buku saja Ustaz. Jadi itulah kehebatan kalau kita yang berkemampuan wakaf, kita dapat bantu orang lain. Memang datang dari jauh barangkali untuk belajar Ustaz. Cuma Ustaz, kita kadang-kadang kita nampak wakaf ni, wakaf tanah kubur, tanah surau. Ya saya. Orang Melayu tak nampak lain dah. Tanah kubur, tanah surau, tanah kubur, tanah surau. Boleh tak kita buat benda lain Ustaz? Ya, contohnya boleh meningkatkan lagi perniagaan kita penternakan kita ke pertanian kita ke Ustaz, silakan. Betul. Okey, terima kasih Ustaz. Sekali lagi kita merujuk kepada bentuk wakaf yang dinamik, dan sebenarnya benda ni bukan perkataan dinamik tu sajalah nak bagi nampak modernnya kan. Tapi sebenarnya di zaman Nabi SAW dulu, Nabi SAW dah ajar Sayyidina Umar. Kalau kau suka kebun kau ni Umar, kau boleh wakafkan, kau tahan kebun kau, maknanya kau wakafkan. Tapi manfaatnya itu dikembangkan. Sebab di dalam riwayat itu tadi dengan jelas menyatakan manfaat daripada kebun Sayyidina Umar ini diberikan kepada hamba-hamba yang ingin memerdekakan diri. Diberi kepada orang fakir miskin, orang yang susah, orang yang perlukan bantuan, orang yang berhutang. Mana dimanfaatkan? Sebab wakaf dia tak ada asnaf. Kalau zakat mau diceknya asnafnya tu. Kan? Jadi wakaf ini manfaat dia tu lebih terbuka sebenarnya. Jadi sebab tu sebagaimana yang kita sebut secara sepintas lalu, daripada kita berwakaf secara wakaf khusus, wakaf khas kan, maknanya buat surau, buat kubur, baiklah kita umumkan wakaf kita tu. Jadi pemegang amanah dia akan dapat lihat apa keperluan dia. Kan? Kalau kata sesuai, ini sesuai, kita buat hostel, kita buat homestay, kan? Buatkan sewa, orang boleh datang, duduk kat situ, pendapatan masuk dalam tabung masjid, tabung dana beasiswa, bantuan, khairat dan sebagainya. Terpulang. Jadi sebenarnya tentang wakaf ini, banyak benda yang kita boleh buat kan. Dari segi bangunan, premis perniagaan. Bahkan kalau kita lihat sebenarnya dalam Jabatan Wakaf Zakat dan Haji, ada membina dengan kerjasama majlis-majlis agama Islam, hotel wakaf. Jangan pula pergi nak free pula duduk. Ini hotel wakaf kan. Wakaf tu sebab apa? Tanah tu tanah wakaf. Kemudian dibangunkan satu hotel, ditadbir, diurus, dan bila maju hotel tadi, apa pendapatan daripada hotel tadi,
dipulangkan kepada majlis agama. Itulah yang nak bagi beasiswa ke anak-anak kita belajar. Itulah yang nak beri bantuan pelajaran, bantuan kecemasan. Itulah yang nak dikembangkan dalam bentuk-bentuk manfaat yang berbeza-beza yang pelbagai, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi Ustaz, apa Ustaz? Apa kata kalau kita sambung lagi bincang kita tentang kehebatan pelaburan abadi ini, tentang wakaf, dan kita berehat dahulu. Kita jumpa dan kembali selepas ini, insya-Allah. Ya Allah, wahai ya Habib Allah, ya Rasul. Kaitan dengan wakaf, dia macam-macam wakaf ada. Kadang-kadang Ustaz ada orang kata kahwin tak boleh wakaf. Kahwin tak boleh wakaf sebab kahwin tak ada tanah. Bangunan pun tak ada. Rumah pun tak ada gapo. Gaji kahwin banyak. 10,000 boleh. Jadi apa alternatifnya Ustaz untuk orang seperti ini? Tanah tak ada nak wakaf, rumah pun bangunan pun tak ada, tapi gaji 10,000 sebulan. Ya, Jadi ada ke bentuk lain Ustaz? Silakan. Ya saya. Okey, terima kasih Ustaz. Jadi kita sambung apa yang dah kita sentuh sebentar lalu tadi. Inilah yang dikatakan kita perlu memanfaatkan wakaf tunai tadi. Wakaf dalam bentuk tunai, maknanya menggunakan wang, menggunakan nukud, menggunakan wang. Yang mana di sini dia berdasarkan kemampuan kita. Kan? Kalau gaji 10,000, rasa nak bagi 1,000 tu rasa berat juga kan. Bagi 2,000. Senang. Kan? Kita pula gaji pula 300, kan? 300. Nak bagi RM3 rasa susah. Pejam mata. Sign RM30, kan? Kita kira 10% terus, kan? Jadi maksudnya berdasarkan kemampuan. Di sini dah peluang untuk orang-orang macam kita ni. Kan? Kalau orang yang tanah bereka-reka tak apalah. Ini tanah kita, rumah tu pun flat kan. Tanah kot sama-sama atas tanah tu kan. Berapa rumah atas tanah tu kalau flat tu. Apa nak diwakafnya? Jadi di sini wakaf tunai ni penting. Dan wakaf tunai ni pernah menjadi sumber kepada kekuatan ekonomi khilafah Islamiah. Zaman Uthmaniyah contohnya. Wakaf tunai ini berjalan dengan hebat sekali sehingga di Istanbul saja ada 1,161 wakaf tunai, skim wakaf tunai dibuat. Yang mana dari sinilah pembangunan-pembangunan tentang pendidikan, kesihatan, perbandaran dan berbagai-bagai usaha pembangunan dapat dijalankan oleh masyarakat. Ini pentingnya wakaf tunai. Jadi kalau kita tengok di sini dalam konteks kita di Malaysia, majlis-majlis agama Islam, mereka juga ada. Cuma tak panggil, ada setengah panggil wakaf tunai. Ada kata saham wakaf macam Johor, Selangor dan sebagainya. Tapi kalau di peringkat kebangsaan, kita ada satu yayasan yang khusus tentang wakaf. Namanya Yayasan Wakaf Malaysia. Jadi Yayasan Wakaf Malaysia ni dia menganjurkan skim wakaf tunai. Kita boleh buat potongan gaji, kita boleh buat sumbangan secara berkala, kita boleh buat sumbangan sekali-sekala pun boleh juga, kan? Jangan tak ada langsung kalanya tu sudah, kan? Kemudian kita boleh buat melalui wang pos pun jalan, nak masuk melalui ATM pun boleh, nak buat online pun boleh, nak potong gaji lagi boleh, kan? Tak kira gaji kerajaan ke gaji swasta, semua boleh. Sebab apa? Nak bagi peluang kepada semua kita ini supaya berwakaf. Jadi perkara ini harapnya kita dapat ambil perhatian. Kalau nak lebih lanjut, kita boleh pergi kepada mungkin website-website majlis-majlis agama Islam ataupun terus kepada website Yayasan Wakaf Malaysia, www.ywm, Yayasan Wakaf Malaysia tu ywm.org.my. InsyaAllah semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kegairahan untuk kita mencapai manfaat sebanyak-banyaknya melalui amalan berwakaf ini, insya-Allah. Okey Ustaz, tuan dah sebut dalam Quran wa kana al-insanu qatura. Panggil manusia ni kedekut Ustaz. Benar-benar. Kedekut bin bakhil. Ya, saya. Jadi macam mana Ustaz kita nak galakkan saya dan juga semualah supaya seronok seronok tu berwakaf untuk bantu orang lain. Silakan Ustaz. Kalau Ustaz, kalau pandangan saya betul lah, perangai manusia, saya pun manusia juga kan, nak kata banyak-banyak pun kena balik kat kita kan. Tapi yang saya nampak lah, ubat paling mujarab lah masalah kedekut ni ialah bila kita ingat mati. Orang ni kalau dah ingat mati, memanglah barulah dia nampak kat situ kan. Dia nampak harta ni dah
cara nilai dia tu dah berbeza dah. Cuba kalau tak percayalah. Cuba kan. Kalau takdirnya, tapi minta jauh lah. Ini andainya. Doktor kata, cek tu sakit perut je. Tengok-tengok. Kata doktor, ini dah barah perut. Mak kau. Ini 2 Jumaat je lagi ni. Maknanya lepas raya ni 1 Jumaat lagi, insya-Allah kan. Agak-agak pada masa tu apa yang kita akan terlintas? Aku ada 2 minggu je lagi. Kan? Oh, itu mula teringat tu segala benda yang mana nak berwakaf, mana nak sedekah, mana nak semua benda kita nak buat dalam 2 minggu tu, kita akan hilang kecintaan, kebakhilan kita dengan harta-harta dunia ni. Kan? Pada masa tu kalau kita ada harta, memang kita akan sedekah banyak-banyak. Kan? Sekali dah sedekah, doktor kata silap diagnose pula. Sudah kan. Jadi maksudnya kita kena lihat, ini pelaburan wakaf ialah abadi. Harta ni apa sebenarnya harta? Yang kita sedekahkan, yang kita infakkan dalam bentuk sedekah, zakat, bentuk apa. Jadi inilah akhirnya yang sebenarnya yang menjadi harta kita yang sebenar. Yang lain tu tuan-tuan puan-puan, jadi siapa? Hak siapa? Hak waris, kan? Itu kita semua fahamlah masalah faraid dan sebagainya. Tapi maknanya tukarkanlah segala harta-harta sementara dunia kita yang Allah pinjamkan ke dalam bentuk harta kekal kita, pelaburan abadi kita melalui amalan berwakaf, insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian ilmu tentang pelaburan abadi iaitu berkaitan dengan wakaf. Dan untuk makluman anda semua, insya-Allah kita bersua pada minggu hadapan dengan tajuk Remeh-Temeh Aidilfitri di JT Nelayan Kampung Teluk Batin, Kuala Terengganu, insya-Allah. Dan terima kasih kepada semua yang menonton Al-Quliah pada petang ini di studio ataupun di luar sana. Apapun, bagi mereka yang ingin balik kampung, berhati-hatilah di jalan raya, pandu dengan penuh berhemat, patuhi peraturan jalan raya, dan kepada anda semua, selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin kepada warga kerja Al-Quliah yang memang sonok untuk orang kata berakulah bersama dengan orang perempuan. Kita kongsi maklumat dan informasi yang berguna untuk kita semua. Apapun, jumpa pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendayu suara meniti angkasa, alunan takbir mengulit pagi. Insan tersenyum tanda gembira, lebaran mulia menjelma lagi. Kali ini di hari lebaran mulia ini, jangan pula membuat dosa. Begitulah hakikatnya hari raya, bergembira tanpa melupakannya Allah yang esa. Indah suasana dalam senyuman, seluruh alam turut uraikan, mengucapkan syukur pada Tuhan atas nikmat yang